Okey, setakat ni kita dapat satu keputusan keseluruhan daripada taklimat yang diberi oleh semua persatuan dan target-target mereka. Makna sasaran yang diberi pada kita 31 tu telah lepas, telah kita berjaya dapat, dan termasuklah pingat-pingat yang lain. Tetapi itu sasaran yang diberi awal oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan, dan kita menyambut cabaran tersebut. Dengan adanya bengkel lain ini, kita dapatkan pasti di mana pingat yang perlu kita ambil, di mana pingat yang perlu di cover kepada pingat-pingat yang targetnya begitu tinggi. So hari ini kita dapat satu rumusan yang begitu baik. InsyaAllah kalau semua tim berjalan lancar, kita ada 29 hari lagi ataupun 31 hari lagi berjalan dengan lancar, mungkin kita akan dapat lebih pada 31 pingat. Okey, Datuk. Sememangnya jumlah sasaran awal di Hanoi jauh lebih rendah berbanding pencapaian kontingen negara di Sukan SEA Filipina 2019 dengan 56 pingat emas. Namun, ia terpaksa dilakukan sebagai pendekatan realistik susulan pelbagai kekangan yang dialami atlet negara, terutamanya ketiadaan aksi kompetitif di peringkat antarabangsa sejak lebih 2 tahun akibat COVID-19. Kita lihat di Filipina sebenarnya kita kehilangan lebih kurang 25 pingat emas. Menangkan ada sukan-sukan yang tidak dipertandingkan atau acara-acara yang tidak dipertandingkan pada Sukan SEA Vietnam kali ini. Daripada jumlah yang kita hilang tu menyebabkan kita tak mungkin dapat mengatasi pungutan pingat emas di Filipina pada 2019. Sasaran akhir yang juga sasaran rasmi kontingen negara untuk tamasya kali ini akan diumumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dalam majlis penyerahan jalur gemilang 27 April depan. Alright, kita bersama dengan tuan punya laporan tadi, Zulhelmi Zainal Azam. Zul, boleh dengar ke? buka apa tadi Zul? Waalaikumsalam Dayang dan juga Suzana. Saya sempat berbuka kurma dan juga air mineral, tetapi saya akan sambung berbuka sekejap lagi sebab banyak menu menarik dekat hotel ni. Tak sabar. Oh, itu yang kita tanya tu. Itu yang dia pun nak share juga tu. Okey Zul, berbalik kepada topik kita lah. Maybe ramai Malaysians, peminat sukan tanah air tertanya-tanya kenapa 31 pingat je untuk kontingen negara. Tapi bagi pandangan Zul, adakah realistik memandangkan senarai atlet yang bakal galas cabaran di Vietnam pada ketika ini pun dengan situasi yang kita ada sekarang ini, adakah realistik sasaran ini Zul? Okey, berdasarkan reason yang diberikan oleh CDM maupun MSN, kita dapat lihat ataupun kita berasakan realistik kerana kekangan untuk menyertai kejohanan di peringkat antarabangsa itu akan menjejaskan percaturan dan juga perancangan setiap apa jenis sukan yang akan bertanding. Saya ambil contoh pasukan seperti taekwondo, mereka tidak mempunyai sebarang pertandingan dalam tempoh 2 tahun dan juga hanya mungkin mengharapkan aksi di peringkat domestik. Tetapi perkara itu ataupun situasi itu tidak membantu atlet untuk berdaya saing, apatah lagi untuk pergi ke luar negara bertanding di peringkat antarabangsa. Dan itu yang menjadi kekangan kepada mereka, dan akhirnya sasaran 31 pingat emas sebagai sasaran awal ditetapkan untuk tamasya kali ini. Tetapi saya percaya sasaran itu akan meningkat selepas ini, mungkin berdasarkan percaturan dan juga orang kata calculation yang akan dilakukan bersama MSN dan juga OCM sebelum diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu nanti. Okey Zul, Zul akan ke Vietnam untuk buat liputan bulan depan kan bersama dengan beberapa wartawan di arena lain. Daripada Zul katakan tadi 31 sasaran awal itu, mungkin kita nak tahu pecahan-pecahannya kepada acara-acara sukan apa. Kalau dulu kita akan lihatlah sukan-sukan yang relevan seperti terjun, badminton, mungkin antara sukan-sukan yang kita katakan penyumbang paling banyak pingat. Jadi untuk edisi kali ini yang boleh kita kata agak special sedikit, apakah aplikasi masih lagi terpakai seperti itu Zul? Saya percaya itu antara
sasaran yang akan diletakkan, sukan-sukan yang sentiasa akan menjadi taruhan utama kepada kontijen negara. Tetapi ada sukan yang diletakkan sasaran kali ini tidak boleh untuk merealisasikan hasrat dan juga harapan kontijen negara, iaitu saya ambil contoh adalah sukan gimnastik artistik ataupun sukan gimnastik. Kalau di Filipina 2019 tak silap saya kita berjaya meraih 9 pingat emas. Tetapi sasaran itu dikurangkan kepada 2 pingat emas. Kenapa? Itu jurang perbezaan yang agak besar. Menjadi persoalan saya sendiri dan saya mendapatkan jawapan pada hari ini yang mana mereka ada acara tidak dipertandingkan dan juga ada acara atlet yang disandarkan pingat emas tidak dapat menyertai tamasya kali ini. Iaitu saya boleh katakan seorang atlet yang ternama dalam sukan ini, Tan In Yueh. Selepas Farah Ann, saya percaya Tan In Yueh adalah harapan dan juga sandaran bagi skuad gimnastik untuk apa-apa tamasya. Di mana Tan In Yueh terpaksa digugurkan pada saat akhir akibat daripada kecederaan ligamen lutut ACL. Ia berlaku hujung ataupun lewat minggu lepas dan perkara ini terpaksa dirombak oleh skuad gimnastik dan ia disahkan oleh wakil persatuan itu sendiri iaitu Afrita, yang mana persiapan ataupun perubahan misi harus dilakukan tetapi tiada pergantian untuk posisi di orang kata tempat Tan In Yueh ini. Jadi itu contoh-contoh yang kita boleh diambil kira kenapa sukan itu berbeza sasarannya untuk kali ini. Macam menguatkan lagi bahawa kita punya objektif ni memang nak bagi pendedahan kepada atlet muda, Zul. Okey. Ya, so dan yang paling penting mungkin saya boleh kongsikan bola sepak tidak diletakkan sasaran pingat emas. Mungkin ada soalan berkenaan dengan skuad bola sepak? Oh, ada. Dayang dah simpan daripada tadi dah sebab kita kembali kepada laporan yang telah pun Zul present tadi ya tentang pasukan bawah 23 tahun negara kita. Nak pujilah sebenarnya Terengganu yang open, terbuka untuk lepaskan pemain-pemain mereka. So hopefully lepas ni ada jugalah tim-tim lain yang akan melakukan perkara yang sama. Tapi bila tim boleh buat macam ni ya Zul, adakah ini menjadikan tugasan Coach Brad Maloney untuk finalize pasukan dia nanti lebih mudah, Zul? Okey, sudah pasti. Dayang. Tak ada, Dayang kat sini. Saya, Tak cukup makan kurma tu. Maaflah, belum berbuka kan. Tapi tak apa, apa yang saya boleh kongsikan untuk soalan tu sangat membantu kerana apabila Melanie ada pemain yang terbaik, beliau mampu untuk membuat apa sahaja. Cuma hanya persiapan yang menjadi halangan. Dan apa yang kita laporkan tadi ialah satu petanda yang positif. Cuma saya percaya Melanie amat menunggu pemain-pemain daripada pasukan Selangor FC. Kalau saya sebut pemain daripada Selangor FC ni mungkin ramai peminat yang rasa skuad Melanie mampu mara ke final. Pemain seperti Quentin Cheng, Muhairi Ajmal, Harith Haikal, Ahmad Zikri, Syekh Izzahan dan juga beberapa pemain lagi yang boleh menguatkan pemain ini. Tetapi pemain ini diletakkan ataupun menjadi taruhan utama jurulatih Michael Fassbender, termasuk Syarul Nazim atau Afro ataupun Daniel Asri yang boleh menyertai skuad kesukan C. Tetapi setakat ini belum ada kata putus berhubung pasukan Selangor. Saya percaya jika ada kata putus membabitkan pasukan Selangor untuk skuad bawah 23, situasi yang lebih baik selepas Terengganu misalnya, dan saya percaya pasukan seperti PJ City juga mempunyai ramai pemain yang akan dibawa, boleh menguatkan lagi, akan memberi satu suntikan semangat dan keyakinan untuk cabaran di Sukan C. Walaupun hari ini pihak MSN ataupun pihak wakil daripada CDM mengesahkan bola sepak bukan sasaran ataupun emas bukan sasaran untuk bola sepak di Sukan C, hanya pencapaian terbaik sahaja. Okey, sebelum Suzana dan juga Dayang tanya lebih lanjut tentang sasaran emas untuk bola sepak tu, Zul. Tadi Zul ada sebut beberapa nama pemain yang mungkin akan dipanggil untuk ke skuad kesukan C ini. Mungkin Zul juga boleh kongsikan siapakah lagi pemain yang mungkin Zul dah dengar-dengar akan berada dalam radar Brad Maloney lah. Dan mungkin kita juga nak tahu bila kita boleh dapat finalize senarai pemain ini, sebab kita tahu kelatihan akan bermula pada 19 April nanti.
setakat ini yang confirm tak akan ada dalam tim Luqman Hakim dan juga Arif Aiman. Tetapi saya menjangkakan ada pemain yang mungkin berstatus bintang akan menyertai skuad baru per-3 tahun negara. Tidak mustahil pemain seperti Hadi Fayad dan juga Wan Kuzri Wan Kamal yang berada di Amerika Syarikat ketika ini akan menyertai skuad negara bagi kempen Sukan C ini selepas Meloni kempunan untuk menggunakan khidmat Wan Kuzri maupun Hadi Fayad ketika kejohanan AFF dan juga kelayakan AFC di Mongolia tahun lalu. Dua nama ini saya sendiri menjangkakan mungkin akan berada dalam skuad, tetapi mungkinlah dalam keadaan ketika ini perjalanan liga pun masih berjalan, kemungkinan juga mereka tidak dipanggil. Tetapi apa-apa boleh berlaku dan Meloni seperti yang beliau katakan, peminat, penyokong layak untuk menyaksikan skuad terbaik. Satu petanda bahawa Meloni mahu skuad terbaik dapat dikumpulkan yang saya difahamkan pada 19 April ini sebagai persiapan awal kem latihan pusat skuad baru 3 ke Hanoi nanti. Betul lah, macam yang Coach Maloney pun ada kata bahawa peminat bola sepak tempatan pun berhak nak melihat aksi terbaik daripada pasukan kita sebenarnya. Okey, Zul. Since tadi kita ada mention sedikit tentang sasaran, tiada sasaran pingat emas diletakkan kepada pasukan Malaysia di Sukan C nanti, pasukan bola sepak kita. Kali terakhir kita menang emas is di Jakarta 2011. Dah lama ke? Dah lama sangat dah 11 years dah. Tapi sebenarnya sekarang ni apa sasaran kita? Sampai tahap mana kita nak capai dekat Vietnam nanti, Zul? Okey, kalau kita nak dijadikan kejuaraan AFF sebagai ukuran, sememangnya kita sukar untuk meraih ataupun bersaing bagi penentuan gangsa sekalipun. Persiapan itu menjadi halangan. Persiapan menjadi kunci kepada apa-apa jenis sukan, termasuk sukan bola sepak. Bayangkan pada 19 April mereka akan mulakan latihan dan 4 Mei sehari selepas Aidilfitri mereka akan berangkat ke Hanoi. Saya rasa tak cukup untuk skuad bola sepak negara untuk pergi ke final. Bonus jika mereka berjaya mara ke separuh akhir. Jadi sasaran yang diletakkan saya percaya hanya di peringkat separuh akhir. Tetapi setakat apa makluman yang diberikan oleh pihak MSN, pencapaian terbaik sahaja. Jadi saya rasa mungkin sesuatu yang tidak baik kerana di Filipina kita terkandas di peringkat kumpulan. Di edisi sebelum itu pada 2017 kita ke final. Seharusnya kita ke final. Tapi mungkin sedikit anti climax lah Zul, bila kita nak cakap pasal bola sepak ni, kita macam awal-awal dah rasa macam kalah ke sebelum berjuang kan Zul. Tapi itulah. Betul. Ya. Nampak macam tu Su, sebab ya. Okey. Kalau nak tambah sikit boleh ada masa lagi ni. Okey, saya nampak sukar sebab kita pun tak bawa 3 pemain senior. Itu Brad dah katakan kan. Jadi di situ dengan tak adanya pemain senior, dengan persiapan singkat, kalau ada perkara yang luar biasa berlaku, pemain-pemain terbaik dapat dikumpul, mungkin dapat mengubah sedikit nasib skuad muda negara ini. Tetapi kalau tidak berlaku, kita perlu menerima hakikat dan kita tidak boleh meletakkan harapan tinggi untuk melihat skuad muda negara menyelah. Jadi matlamat utamanya di kejohanan AFC baru per-3 di Uzbekistan nanti. Tetapi persiapan ini kita boleh, Sukan C ini kita boleh katakan kalah sebelum berjuang. Baiklah. Walaupun pahit untuk didengar Zul, terima kasih diucapkan kepada Zul panjang lebar. Dia explain kat kita. Sekarang bolehlah pergi menjamu selera. Terima kasih Zul.